Beliau asal dari Yaman, baru sampai di Singapura ni ke-7 tadi. Ke-7 tadi sampai. Naik dari ke-3 petang di Kuala Lumpur sampai di Penang, kemudian tolak ke Sintang sampai ke-7 tadi. Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah malam ini kita adakan majlis burdah, kita akan bacakan sampai habis insya-Allah, dan saya akan terangkan dulu mukadimah kepada kita apa kepentingan dan apa fadilat ini dan sebagainya, dan apa niat yang sepatutnya kita niatkan. Jadi saya akan terangkan dulu mukadimah untuk qasidah burdah Busiri, dan kita akan bacakan bersama-sama dan akan dipimpin oleh Fadil Syekh Muhammad insya-Allah. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل مشكورا من الله مأجورا. بارك الله فيكم. طيب biasanya orang baca Qasidatul Burdah selepas selesai baru bangun pendakwa atau ustaz-ustaz menceritakan tentang Qasidah Burdah. Tapi kesian kepada hadirin dan hadirat kerana mereka dengar kelebihan Burdah lepas selesai. Lepas habis baca baru dengar, baru tahu kelebihannya, fadilah Qasidah Burdah, fasal-fasal Al-Burdah. Jadi majlis kita majlis bacaan Qasidah Burdah, tapi sebelum membaca Qasidatul Burdah insya-Allah kita akan sampaikan sedikit tentang kelebihan dan maksudnya dan tajuk di lirik Qasidah Burdah ini. Qasidah Burdah ditulis oleh Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala dari Mesir atas tujuan bertawassal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau sembuh dan sihat daripada penyakit yang beliau dapatkan. Al-Imam Al-Busiri sebelum memulakan qasidah Burdah dan qasidah Al-Hamziyah atau Al-Humaziyah, beliau sebelum itu banyak memuji sultan-sultan, banyak memuji orang kaya, pemimpin atas tujuan mendapatkan pangkat dan bantuan duit, yakni agar mendapatkan duit. Ini mula-mula cara Al-Busiri. Jadi ramai yang dia muji mereka bagi duit. Tapi satu hari Al-Imam Al-Busiri dapatkan satu penyakit yang bahaya dan yang menyusahkan, bedih, sakit luar biasa. Maka Al-Imam Al-Busiri tidak bertemu dengan apa-apa cara yang bagus untuk menyelesaikan penyakitnya itu kecuali memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata tak ada lain Rasulullah yang boleh bantu, yang boleh tolong kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana Rasulullah boleh bantu dan memberi manfaat semasa Rasulullah SAW hidup, macam tu juga setelah Rasulullah SAW wafat. Dan benda itu, perkara itu tidak ada apa-apa syirik. Seperti mana Nabi SAW boleh memberikan manfaat semasa Rasulullah hidup, macam tu juga Rasulullah SAW boleh memberikan manfaat kepada kita semasa atau setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi itu maksud
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa wafati atau wa mamati khairul lakum. Hidupku membawa kebaikan untuk kalian, macam tu juga wafatku memberi kebaikan kepada kalian. Lepas ditanya, ya Rasulullah, kalau kamu hidup kita faham macam mana kita mendapatkan kebaikan, tapi setelah wafat, Nabi SAW kata, kalau saya hidup, kamu kalau melakukan apa-apa rujuk kepada saya memberi jawab. Tapi kalau saya wafat, amalan-amalan kamu wahai umatku dikemukakan untuk saya. Fama wajadtu min khairin hamidullah. Maka jika saya bertemu atau jumpa amalan baik yang ditunjuk kepada saya daripada kamu wahai umatku, maka saya akan ucap alhamdulillah, umatku, seorang daripada umatku buat baik. Jadi kita harus buat banyak benda yang baik, sebab itu gembirakan Rasulullah sampai Rasulullah mengucapkan alhamdulillah. Sebab kita solat atau zikir atau buat majlis seperti ini atau baca selawat atas Nabi SAW, kalau amalan ini sampai kepada Nabi dan akan sampai kepada Nabi, mesti akan sampai kepada Nabi, Nabi akan ucap alhamdulillah, sefulan hari ini baca selawat, alhamdulillah, sefulan hari ini solat. Wa ma wajadtu ghaira dhalik istaghfartu lakum. Dan kalau saya jumpa perkara yang bukan begitu, yakni bukan baik, maka saya akan membaca istighfar untuk kamu wahai umatku. Ajib, ulama kata daripada kasih sayang hati Rasulullah SAW kepada kita, Rasulullah tidak menyatakan dan kalau amalan itu buruk, kalau amalan itu salah, kalau amalan itu dusta, kalau tak. Sebelumnya Nabi SAW kata, kalau perkara itu baik, saya ucap alhamdulillah. Yang kedua, dia kata, kalau perkara itu tidak begitu, itu sebutan Nabi SAW. Kalau idza kana ghaira dzalika istaghfartu lakum. Daripada kasih sayang hati Rasulullah SAW tak sanggup menisbahkan keburukan kepada umatnya sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Jadi Al-Imam Al-Busiri, kerana beliau juga ulama dalam bahasa Arab, dalam syair, dalam dan ilmu syariat. Bahkan ada bahagian ulama sejarah kata dia juga antara bangkat macam mantri di zaman sekarang, macam seorang mantri di kawasan atau di negeri dia. Dia macam ketua negeri. Macam dia ketua negeri, mantri negeri. Imam Al-Busiri. Yakni dia bukan ulama sahaja, dia ulama, dia juga antara pengurus negara. Al-Imam Al-Busiri. Beliau rahimahullahu ta'ala ketika doktor-doktor semua merasa putus asa, tidak boleh bantu, tidak boleh memberikan ubat yang sesuai, maka diberi nasihat oleh ibunya, tawassullah dengan Nabi. Ini ibu yang solehah, seorang ibu yang baik, yang solehah. Dia suruh beliau bertawassullah dengan Nabi SAW, tulislah qasidah. Maka Imam Al-Busiri dia kata, benar, sepanjang hidup saya asyik memuji orang dunia sahaja. Mantiri itu, mantiri ini, pemimpin itu, pemimpin ini, orang kaya ini, orang kaya itu. Bilakah saya menggunakan kepakaran saya dalam bahasa Arab dan syair untuk Rasulullah? Dan memang Rasulullah seorang manusia yang paling sempurna dan yang paling indah dan yang paling dekat dengan Allah. Jadi paling mudah saya memujinya. Dan kalau saya memuji Nabi SAW, manfaatnya bukan di dunia dapat duit macam orang dunia, bahkan dapat syafaat, dapat dekat dengan Nabi SAW.
Jadi beliau mula menuliskan qasidah burdah. Wa qasidah burdah ni beberapa fasal, 10 fasal. Setiap satu fasal ada tajuk. Fasal yang pertama mengadu tentang cintanya. Fasal yang kedua tentang nasihat untuk lawan hawa nafsu. Fasal setelahnya tentang mujahadah Rasulullah SAW. Lepas tu kelahiran Nabi SAW. Lepas tu mu'jizatun Nabi, tentang mu'jizatul Quran, tentang jihad Rasulullah. Setiap satu fasal dia ada tajuk. Imam Al-Busiri menceritakan tentang tajuk itu dalam fasal itu. Subhanallah, lepas selesai menuliskan qasidatul burdah, beliau mimpi Rasulullah. Dia mimpi Rasulullah. Rasulullah SAW suruh dia, bacalah qasidah kamu itu yang kamu memujikan saya dalamnya. Imam Al-Busiri baca qasidah. Lepas selesai, Rasulullah SAW gembira darinya dalam mimpi. Dan Rasulullah SAW ambil burdahnya, iaitu rida yang Rasulullah pakai waktu itu. Rasulullah balin dan memberikannya sebagai hadiah kepada Al-Imam Al-Busiri. Selepas Al-Imam Al-Busiri beluk dan pegang burdah Rasulullah SAW itu, bangun dari tidur dengan tangannya sedang memegang, seolah-olah dia memegang satu burdah. Walhal tak ada apa-apa, tapi seolah-olah dia macam pegang. Kemudian bangun dari tidur, tidak ada apa-apa sakit lagi. Subhanallah. Dapat sembuh, dapat sihat, alhamdulillah. Selesai masalahnya oleh berkat menulis qasidah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Al-Imam Al-Busiri ketika sedang menulis qasidatul burdah, beliau sampai kepada barisan yang فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ. Kitab ni mula dari sebelah kanan. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. Muka surat 25, barisan yang terakhir. Kemuncak pengetahuan mereka tentang dirinya, mereka hanya mampu mengatakan bahawa baginda itu seorang manusia yang merupakan sebaik-baik makhluk Allah keseluruhan. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ. Dia kata فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ, kemuncak pengetahuan mereka, yakni tahap mana pengetahuan mereka, iaitu ulama, arifin billah, awliya, tentang Rasulullah. Tahap mana? Okey, kalau mereka ingin memujikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang sangat tinggi, nak cakap apa? Jadi Imam Al-Busiri rasa kalah, nak cakap apa? Apakah sifat yang paling layak kita ucapkannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi dia tulis فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. Sesungguhnya beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam, manusia. Kemudian beliau ingin menyebutkan khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia bashar, dia manusia, tapi lepas tapi beliau berhenti lama beberapa hari. Satu malam tidur dalam keadaan sedih, nak tulis apa? Okey, Rasulullah manusia, tapi apa? Tapi yakni dia rasa semua sifat macam kurang, tak yakni macam susah. Ingin memuji Nabi SAW dengan mujian yang sangat tinggi. Rasulullah manusia, tapi dia mimpi Nabi SAW malam itu. Dia mimpi Rasulullah lagi. Rasulullah SAW cakap sama dia, wahai Busiri, kenapa sedih? Macam itulah orang yang cinta kepada Nabi, orang yang suka Rasulullah SAW, orang yang banyak selawat atas Nabi SAW. Nabi SAW banyak
mendekatkannya. Hatta kadang-kadang jadi macam manja daripada Rasulullah, dimanjakan oleh Nabi. Hatta kalau dia sedih, Rasulullah datanya dalam mimpi, kenapa sedih? Yani Rasulullah ingin menghilangkan kesedihannya. Seperti Al-Busiri. Ya Busiri, kenapa sedih? Dia kata sedih sebab saya tak tahu nak tulis apa. Famablagul ilmi fihi annahu basharun. Lepas tu Rasulullah SAW cakap sama dia, tulislah wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Iaitu barisan yang bawah. Famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ada satu riwayat kata wa annahu khairu khalqillahi kullihim, itu daripada Rasulullah. Dalam mimpi Rasulullah talqinkannya kepada Al-Busiri. Maka Al-Busiri bangun dari tidur, dia hafal, dia terus letakkan ayat itu dalam syairnya. Dan oleh ini atau oleh itu Al-Imam Al-Busiri melantikkan atau meletakkan bait syair yang harus kita ulangkannya setiap satu barisan, yaitu Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqillahi kullihim wa annahu khairu khalqillahi kullihim ala habibika Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kenapa dia pilih khairul khalqi kullihim? Dia kata supaya mengambil keberkatan sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Itulah yang kita ulang selalu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Khairul khalqi kullihim itu seperti wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sebab itu disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Jadi Imam Al-Busiri ingin kita orang yang baca burda ni ulangkan banyak ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam mimpi. Dan perkara ni bukan hukum syariat ke, atau hukum fiqhi, atau hukum hadis, sehingga kita nak kata ini mimpi biasa je. Oleh mimpi ni kita bukan tambahkan syariat. Oleh mimpi ini tak tambah hukum. Mimpi ini satu pemujian, satu kelebihan, satu anugerah bagi satu orang, atau satu qasidah, atau satu kitab sebagainya. Jadi mimpi dalam agama memang tidak menambahkan hukum, tetapi mimpi adalah perkara yang baik dalam agama. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menulis satu bab dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Kitab itu atau bab itu khas tentang mimpi, tentang tafsir mimpi. Dan beliau dalam bab itu, Imam Muslim juga, Imam Tirmidzi juga dalam kitab hadis. Dalam kitab hadis sunnah Nabi SAW, kitab hadis syariat Islam, dalam kitab hadis tu mesti ada satu bab khas tentang mimpi. Dan dalam mimpi itu, dalam bab itu, Imam Al-Bukhari riwayatkan satu hadis. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bahagian sahabat menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari selepas salat subuh, Rasulullah setiap hari selepas salat subuh buat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat semua, siapakah antara kalian yang mimpi semalam satu mimpian? Maka ada bagian sahabat angkat tangan. Siapa-siapa yang ada mimpi, dia akan bagi tahu Rasul, dia akan angkat tangannya. Jadi Rasulullah akan minta mereka semua cerita mimpi mereka. Rasulullah ada kadang-kadang dia cakap ini ulama ambil
hukum dari mimpi. Kita nak cakap apa dengan Nabi? Ini macam Nabi SAW yang cari mimpi sekarang. Rasulullah yang tanya sahabat setiap hari lepas salat subuh. Rasulullah habis salat subuh duduk baca zikir, dia tanya sahabat, siapa yang mimpi apa-apa semalam? Jadi kalau ada sahabat mimpi sesuatu, dia akan cerita kepada Nabi, dan Nabi SAW terus takwil kepada mimpi itu. Dia tafsirkan mimpi itu. Mimpi ini maknanya macam tu, maknanya macam ni, sampai selesai. Jadi Al-Imam Al-Busiri mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana hatinya cinta kepada Nabi, dan barang siapa yang hatinya kuat cinta dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti satu hari akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Khususnya yang banyak baca selawat, banyak baca syama'il, banyak baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang istiqamah melakukan 3 perkara ini mudah akan mimpi Rasulullah. Yang pertama, selawat banyak atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat banyak. Yang kedua, baca dengan bersungguh-sungguh dan faham dan banyak, iaitu kitab Syama'il. Syama'il dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sentiasalah rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa rindu kepada Rasulullah SAW dan hidupkanlah sunnah Nabi. Hidupkanlah sunnah Nabi SAW dalam diri kamu dan dalam hidup kamu. Maka kalau kita beristiqamah dan bersungguh-sungguh menjaga 3 perkara tersebut, insya-Allah mudah akan mimpi Rasulullah. Saya ulang sekali, 3 perkara antara asbab kuat kita dapat mimpi Rasulullah SAW. Yang pertama, selawat banyak. Yang kedua, baca kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mudah mengenali Rasulullah. Yang ketiga, yang terakhir, iaitu hidupkanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan merasa rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara tersebut mudahkan kita mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti mana qasidah burdah itu menjadi asbab kesembuhan bagi Al-Imam Al-Busiri, maka kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis kita ini dengan bacaan kita kepada qasidah burdah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita, memberikan sihat kepada kita. Siapa-siapa yang kurang sihat, yang sakit atau ada hajat di dunia atau di akhirat, atau ada niat, apa-apa niat, kita insya-Allah baca qasidah burdah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita atau mencapaikan hajat kita semua insya-Allah. Kerana qasidah burdah ini ulama berkata mujarrab. Qasidah burdah ini adalah amalan yang dicuba. Dicuba untuk apa? Untuk banyak perkara. Kadang-kadang dicuba untuk turun hujan, kalau lambat turun hujan. Dicuba untuk kesembuhan, dicuba untuk selesai satu masalah, dicuba untuk satu hajat. Ada satu orang, dia ada satu hajat, nak capaikan hajatnya itu. Jadi kalau kita baca qasidah burdah dengan niat itu, insya-Allah hajat itu dicapai, dan perkara itu insya-Allah atau masalah itu akan selesai biiznillah taala. Baik. Sebelum kita mula, kita baca Al-Fatihah khas kepada ruh Al-Imam Al-Muallif Syarafuddin Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri rahimahullahu taala, ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم سأكمل هذا سأكمل استكمل. طيب أنتم معكم ميكروفون؟ طيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي. فما لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا رقت لذكر البان والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي. حسمي محطني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. إني اتهمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fasal yang kedua sampai 12. Fasal yang pertama sampai 12, bukan sampai 10. Mula dari 13. Mula fi man'il hawa, man'i hawa nafs. Fasal yang kedua mula dari barisan yang ke-13. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل الشيب والهدى
فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي سحلت المرعى فلا تزمي كما حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما خماصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وأخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حظك النصح فاتهم مولاي صل عليه ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك لخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولا معصوم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سقم أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم وراودته الجبال الشمع من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة
من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير من منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي صلى الله وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم كأنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في عدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل
اللهم صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. كأنما سطرت سطرا لما كتبت خذ فروعها من بديع الخط في اللقم. مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حميم. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميم. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم. فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم. تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم. وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم. بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير وواصف آيات الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي. وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم. حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم. خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي. صلى الله عليه كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم. فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم. وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في والخدم. إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي. ومن يبع آجلا منه بعاجله يبله الغبن في بيع وفي سلم. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
وصحبي ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ما ناحت عذبات الباني ريح صبا وأضرب العيسى حال سيب اللغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختمه أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم فولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فرج بها كربنا يا واسع الكرم وحفظ بها شيخنا يا رحيم الأمم فرج بها كربنا يا واسع الكرم وارفع بها
masyaallah, tabarakallah. La yasrifu as-su' illa Allah wa la yajlibu al-khair illa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min aslil iman. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antara kesempurnaan iman seseorang. Iman kita semua tidak akan menjadi sempurna kecuali kalau cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih hebat daripada cinta kita kepada anak kita sendiri, lebih hebat daripada cinta kita kepada harta kita sendiri, lebih hebat daripada cinta kita kepada segala-galanya. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Min anfusihim. Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih wajib mendahulukannya, walaupun wajib mendahulukannya daripada nafsu kita sendiri, daripada diri kita sendiri. Maknanya ulama kata kalau Rasulullah SAW ada di dalam keadaan bahaya dan kita biarkan Rasulullah dalam keadaan bahaya dan kita selamatkan diri kita, maka kita dosa. Sebab apa? Sebab Nabi SAW lebih aula dari diri kita. Wajib kita cinta Rasulullah lebih banyak daripada diri kita sendiri, lebih banyak daripada cinta kita kepada diri kita. Sebab itu ketika Rasulullah SAW tanya Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengar hadis itu, dia kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya cinta kamu lebih daripada anak saya, harta saya, kecuali diri saya. Diri saya belum lagi. Saya betul-betul," yakni jujurlah Sayyidina Umar. Kalau kita sekarang, kita yang lagi senang mengaku, kita lagi senang mengaku daripada Sayyidina Umar. Kalau kita terus jawab, kita terus jawab. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya tak faham apa maksud tu cinta. Kita tak faham apa maksud tu cinta. Apa maksud cinta? Sebab itu kita jawab terus, cinta Rasulullah, cinta lebih banyak dari harta kamu. Naam, mengaku. Jangan mengaku cepat-cepat. Ini maqam. Ini satu tingkatan yang sangat-sangat tinggi. Tengoklah apa yang kamu cakap tu. Macam Sayyidina Usama bin Zaid atau sahabat yang lain. Ketika Rasulullah tanya dia, bagaimana kamu dibagi ini? Dia kata, aku berbagi ini dalam keadaan iman yang sempurna. SAW dia kata kepadanya, tengoklah apa yang kau cakap. Jadi kita kena tengoklah apa yang kita cakap. Kita mengaku cinta kita cinta kepada Rasulullah lebih banyak dari diri kita. Adakah kita berani mengaku perkara itu? Kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada diri kita sendiri. Yakni kita mendahulukan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah, adab Rasulullah, syariat Rasulullah, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, perkara yang disukai oleh Rasulullah SAW lebih daripada apa yang nafsu dan diri kita mahu. Adakah kita sudah sampai tahap begitu? Kalau belum lagi, maknanya iman kita masih kurang. Kita belum lagi jadi orang beriman betul-betul. Maknanya kita masih kurang. Kita masih, iman kita belum lagi sempurna. Sebab itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia tahu apa yang dia cakap, bukan macam kita. Dia tahu, dia faham apa maksudnya cinta tu. Jadi dia kata, ya Rasulullah, dia jujur terus kepada Nabi, ya Rasulullah, saya cinta kamu lebih daripada harta, lebih daripada keluarga, dari anak, tapi dari diri saya belum lagi. Jadi jujurlah, bagus tu. Maka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kepada Sayyidina Umar. Dia berkata kepada Sayyidina Umar, "Laisa ba'di ya Umar." Belum lagi. Maknanya belum lagi kamu sempurna, wahai Umar.
Maka Sayyidina Umar diam sekejap, senyap sekejap, macam mujahadah nafsu dia, muhasabah nafsu dia. Dia balik fikir, kenapa saya nak sayang diri saya lebih dari Rasulullah? Apa diri saya dan 1 juta diri semacam saya? Saya salah kalau saya suka diri saya lebih daripada Rasulullah. Salah 100% tu, memang salah. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab balik muhasabah diri dia, dan dalam beberapa saat sahaja, dan balik mujahadah nafsu dia, terus balik dekat dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya sekarang saya cinta kamu lebih daripada diri saya. Subhanallah, itu maqam tinggi, perlu mujahadah tahun-tahun. Sayyidina Umar dalam beberapa saat sahaja dia lepaskan, dan dia dapatkan pangkat yang tinggi itu, yaitu iman sempurna. Iman sempurna. Kadang-kadang ada bahagian orang beriman sepanjang umurnya sampai dah di kubur, imannya belum lagi sempurna. Sayyidina Umar bin Al-Khattab di dalam beberapa saat, dengan apa? Dengan cinta kuat dan sempurna kepada Nabi SAW. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, sekarang saya cinta kepadamu lebih daripada nafsu dan diri saya. Maka Rasulullah SAW pandang kepada Sayyidina Umar lagi, dia kata, al-ana ya Umar, sekarang barulah kamu sempurna. Sebelum ni kamu tak sempurna lagi. Sekarang wahai Umar, al-an. Ada riwayat lain Sayyidina Rasulullah kata al-an dengan cara belik. Al-an ya Umar, sekarang, yakni baru sekarang ya Umar. Kenapa bukan dari sebelum itu? Yani kenapa bukan dari awal? Al-an, yani baru sekarang. Faham perkara tu? Yani al-an, yani lambatlah. Jadi kita macam mana sekarang? Dah berapa umur kita di dunia ini? Wallahu a'lam bila kita akan meninggal. Bilakah kita berani mengaku macam Sayyidina Umar, kita kata al-an ya Rasulullah, sekarang dalam umur saya ini ya Rasulullah, saya sudah mencintaimu lebih daripada diriku. Saya sudah masuk dalam pangkat iman sempurna. Adakah kita berani atau tidak? Kalau tidak, mujahadahlah diri. Sayyidina Umar mujahadah nafsu dia, muhasabah, dan balik fikir dan insaf. Fikirlah, apakah itu yang lebih mahal dari Rasulullah? Hatta nafsu kita. Kalau kita guna akal, nafsu kita tidak layak kita cintanya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya selepas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi lebih aula kepada orang beriman daripada diri mereka. Kalau nafsu kita ingin sesuatu dan Rasulullah ingin sesuatu, maka Allah berkata, itu lebih aula, ya Rasulullah mahu daripada yang nafsu kita mahu. Sebab itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang paling agung, yang paling mulia, yang paling hebat. Dan amalan cinta kepada Rasulullah SAW sebenarnya perkara tu hadiah. Perkara tu hadiah. Kalau agama Islam ini semua solat, ibadah, zakat, amalan soleh, ibadah sahaja, benar-benar macam tu, ramai orang akan rasa susah. Ramai orang akan rasa susah sebab semuanya perlu amal mujahadah. Subhanallah, Allah bagi kita hadiah. Bagi kita hadiah yang sangat-sangat mahal. Sangat mahal hadiah tu. Iaitu apa? Amalan cinta. Amalan cinta itu membawa kita di hari kiamat di atas bumi mahsyar bersama orang yang kita mencintainya. Satu sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim." Seorang lelaki yang mencintai satu kaum, tetapi amalannya tidak sama macam mereka. Mereka rajin qiyamul lail, ibadah, solat, puasa, banyak ibadah mereka. Dia cinta mereka tapi tak mampu buat seperti mereka. Maka Nabi SAW jawab kepadanya, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu yang mencintai satu kaum
maka di hari kiamat dia bersama mereka. Jadi barang siapa yang cinta Rasulullah bersama Rasulullah SAW. Barang siapa yang cinta orang yang jujur bersama orang yang jujur. Barang siapa yang cinta para awliya bersama awliya. Barang siapa yang cinta fusaq, munafiqin bersama munafiqin. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu daripada rahmah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadi bersama orang yang jujur, bersama orang yang benar. Daripada rahmat Allah, Allah tak suruh kita terus jadilah jujur, jadi benar, jadi orang yang besar, yang tinggi, yang wali terus. Tak, Allah Subhanahu wa taala langkah yang pertama bagi kita, jadi bersama mereka terlebih dahulu. Lepas teman mereka, hadir bersama mereka, dekatkan diri dari mereka, lama-lama insya-Allah sikit-sikit akan tukar diri kita, akan tukar akhlak kita, akan tukar keadaan kita sehingga jadi seperti mereka. Mula-mula bersama orang yang jujur, nanti insya-Allah jadi antara orang yang jujur. Mula-mula kita teman dengan orang yang cinta Rasulullah, cinta ilmu, cinta ulama, cinta amalan yang soleh, cinta ibadah. Nanti lepas masa yang panjang, lepas itu insya-Allah cinta itu dah masuk dalam hati kita juga, dan kita sudah jadi seperti orang itu di antara mereka. Bukan bersama mereka sahaja, kita juga dah digolong di dalam golongan sadiqin, mukhlisin, awliya dan salihin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semua dan mempenuhkan hati kita dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bacaan qasidah burda di dalam majlis ini menjadi asbab kesembuhan kepada orang yang sakit, menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala angkatkan bala dan wabak daripada negeri ini khususnya dan daripada negara dunia semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semua dan bersihkan kita semua dan memberikan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita semua insya-Allah di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jadi kita semua insya-Allah di hari kiamat minum daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada telaga Al-Kautsar. Di hari kiamat insya-Allah kita masuk syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita yang besar, yang kecil, yang dahulu dan yang akan datang, yang sengaja dan yang tidak sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima dan kabulkan amalan kita semua, selawat kita semua, doa kita semua, capaikan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala letakkan keberkatan di dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam masa kita, sehingga kehidupan kita ini sentiasa penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmah, penuh dengan sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkanlah waswas syaitan daripada kita. Ya Allah, jauhkanlah gangguan syaitan dan jin dan manusia daripada kita. Ya Allah, ya Allah, lindungikanlah kita, lindungikanlah akal kita, lindungikanlah iman kita, lindungikanlah Islam kita, lindungikanlah kesihatan kita. Ya Allah, jadikanlah kita sentiasa di bawah pandangan rahmah-Mu. Ya Allah, 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 ya Allah. Janganlah ya Allah kita keluar daripada majlis ini tidak mendapatkan keampunan daripada-Mu. Ya Allah, kita hanya harap kepada-Mu. Ya Allah, kita hanya berdoa kepada-Mu. Ya Allah, tangan kita ini yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kemiskinan, kita angkatnya berdoa kepada-Mu. Ya Allah, di dalam majlis ini yang mulia, kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan qasidatul burdah, bertawassul dengan Al-Imam Al-Busiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimakanlah amalan kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, capaikanlah hajat kami. Ya Allah,
Berikanlah keberkatan kepada keluarga kami, kepada anak kami, kepada cucu, kepada keturunan kami semua ya Allah. Jiran kami, kawan-kawan kami semua orang yang sedang menonton kepada majlis kami ya Allah. Berikanlah keberkatan, keampunan, rahmah dan sakinah dan tajalliyat daripada tajalliyat-Mu ya Allah. Allahumma tajalla alaina bima tajallaita bihi ala salihin min ibadik. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma man lil du'afa, man lil fuqara, man lil masakin, man lil mudnibin, man lil asin illa anta ya man la yaghfiru dhunub illa ant, ya man la yaghfiru dhunub illa ant, ya man la yamhu sayyi'at illa ant. يمحو الله سيئات، يمحو يا ربي سيئاتنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن أخطائنا وتب علينا توبة نصوحا وزكنا بها قلبا وجسما وروحا واملأ قلوبنا بمحبتك، واملأ قلوبنا بمحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واملأ قلوبنا بمحبة الصالحين ومحبة العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبك وإلى جنتك يا رب العالمين. ونزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك يا رب العالمين. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نرجوك أن تغفر لنا في هذا المجلس فاغفر لنا. اللهم تجاوز عن أخطائنا. اللهم إن أقل ما نرجوه منك في هذا المجلس وفي هذه الساعة وفي هذه اللحظة هي المغفرة، مغفرة الذنوب يا رب، مغفرة الذنوب يا رب، مغفرة الذنوب يا رب. ذنوبنا كثيرة، أخطاءنا كثيرة، أخطأنا بجوارحنا كلها ظاهرة وباطنة، ولا رجاء لنا إلا إليك ولا طمع لنا إلا فيك يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا من تغفر ولا تبالي، يا من تعطي ولا تبالي، يا من تكرم ولا تبالي. اللهم أكرمنا بما أكرمت به الصالحين من عبادك يا الله. اغفر لنا في من غفرت، وارحمنا في من رحمت، وتفضل علينا في من تفضل، فإنك المتفضل وجودك عميم يا ربنا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر. اللهم إن ذنوبنا لا تعوزك، وإن أخطاءنا وذنوبنا وإن ملأت ما بين السماء والأرض لا تعجزك ولا تضرك، وإنك تستطيع أن تغفرها، فنسألك يا أرحم الراحمين إلا ما غفرت لنا تلك الذنوب كلها ظاهرة وباطنة وسرا ومعنى وفي الدنيا وفي الآخرة، وعمدها وخطأها وصغيرها وكبيرها يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kita ucapkan pada Al-Fadil Habib Syekh Mahmud Salam, Habib Syekh Mahmud Usuli atas keputusan dan bersama kita pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan dan rezeki yang berkah. Alhamdulillah. Jadi minta maaf atas kekurangan dan Syekh minta izin tak salam bagi yang muslimin lah. Syekh tak masalah lah SOB dan sebagainya. Siapa datang kepada kulhu dan sebagainya, baru sampai tadi, sampai sangat baru sangat. Jadi alhamdulillah buku itu supaya yang berkerja akan ada di mana daerah besar itu sekolah ini yang kita ambil. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita tangguh dengan kafal majid dan surah Al-Asr. Dalam isu ada